Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita kembali dan insya-Allah kita kembali kepada surah Al-Baqarah dari muka surat 44 pada ayat 260 insya-Allah. Muka surat 260. Muka surat 44 ayat 260. Baik. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita rafa'kan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita dan Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang Maha menciptakan, yang Maha menjadikan, yang telah mengadakan sesuatu dari tiada dan yang akan mengembalikan sesuatu setelah dari kematiannya. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita dapat baca beberapa ayat dari kitab Al-Quranul Karim. Semoga dia memberi kebaikan kepada kita, rahmat dan juga ketenangan.
Dan lebih daripada itu, sebagai tambahan lagi, ialah kita nak memahami makna apa yang kita baca. Pada hari semalam kita cerita tentang satu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bukti bahawa Allah Maha berkuasa menciptakan manusia setelah daripada matinya. Dan kisah itu ialah kisah Uzair yang disebut dalam tafsir. Dia berjalan di satu kampung, katanya dekat Baitul Maqdis. Sampai satu negeri itu tengok hancur lebur semua sekali, bangunannya, tempat tinggalnya, kebunnya hancur. Sehingga dia tertanya macam mana Allah boleh menghidupkan sesuatu setelah daripada hancur macam ni. Lalu Allah Azza wa Jalla mematikan dia. Mati dia situ. Disebut selepas daripada 70 tahun dia mati, maka ada orang datang kemudian tinggal di situ. Lama kelamaan makmur, lagi lama makmur sehingga penuh penduduk. Selepas 30 tahun Allah hidupkan dia kembali. Maknanya dia mati 100 tahun. Bila hidup kembali, dia tengok matahari itu seakan-akan matahari yang sama waktu dia meninggal. Lalu bila ditanya berapa lama kamu tidur, dia kata dia tidur selama 1 hari atau separuh hari. Tapi akhirnya dijawab, qala bal labithta mi'ata amin. Tengok punya cek, bahkan dia tidur selama 100 tahun. Sebagai bukti lagi Allah Ta'ala disebut Allah Ta'ala ciptakan mata dia sebagai yang pertama untuk dia tengok bagaimana Allah menghidupkan dia kembali, dan Allah menghidupkan binatang tunggangan dia, itulah himar. Lalu dia tengok makanan dia tak berubah, tak rosak. Kemudian himar dia mati hingga tulang, jadi tulang belulang. Lalu Allah Ta'ala susun balik depan mata dia tulang belulang tersebut. Lalu Allah balut dengan daging sehingga hidup semula keldai yang dia naik tu. Falamma tabayyana lahu, bila dia tengok keadaan itu, dia pun makinlah bertambah yakin bahawa Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Semalam sebelah lepas kita habis kelas, ada satu soalan tanya, suka saya nak kongsilah, iaitu apa hikmah bila Allah jadikan makanan dia tak berubah, sedang himar dia hancur. Tak? Kenapa tak hancur semua sekali, ataupun tak kekal semua sekali? Allah Ta'ala jadikan keldai dia hancur, tapi makanan dia kekal. Lam yatasanna. Lam yatasanna ni tidak berubah hatta rasanya. Dia bawa anggur tak masam. Dia bawa buah lain, buah tak rasa. Dia bawa asir, jus tu tak berubah jadi cuka. Kekal. Dalam tafsir sebut seperti mana hari dia tinggal. Sebab tu dia tengok, macam aku ni tidur 1 hari. Jadi ada soalan, kenapa Allah Ta'ala jadikan macam tu? Pertama, jawapan dia hanya Allah Ta'ala yang tahu. Yang kedua, bila saya kembali kepada kitab-kitab ataupun soalan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan perkara tersebut, adalah yang disebut tentang kenapa Allah Ta'ala menjadikan perkara tersebut. Bila orang tanya kenapa, jadi berkata Imam As-Sa'di, lam yataghayyar, tak berubah ni, bahkan kekal dalam keadaan yang sama selama 100 tahun,
Padahal musim tu pun berubah. Ada musim sejuk, ada musim panas, ada musim luruh. Kalaulah negeri ni disebut sebagai Baitul Maqdis, maknanya dia negara 4 musim. Dalam keadaan musim berubah, dalam keadaan masa yang panjang, tiba-tiba makanan tu lam yatasannah disebut. Kata Imam As-Sa'di, fa fihi akbaru dalilin ala qudratihi haitsu abqahu wa hafizahu min at-taghayyur wal fasad ma'a anna at-ta'ama wasyarab min asra'il asya'i fasada. Dalam kejadian ini ada sebesar-besar dalil menunjukkan kekuasaan Allah untuk mengekalkan sesuatu dan menjaga sesuatu daripada rosak. Daripada rosak. Jadi Allah ni, dia nak tunjuk kudrat dia pada dua. Dia boleh mematikan, dia boleh menghidupkan, dan dia boleh menjaga sesuatu tak rosak sampai bila-bila. Maknanya kalau kita perhati kehidupan kita ni, kita akan hidup, kita mati, kita hidup balik. Allah juga berkuasa untuk selepas daripada tu hidup sampai bila-bila, tak berubah umur kita. Betul tak? Sebagai tanda dan bukti yang nyata. Orang masuk syurga, berubah dah umur dia? Tak berubah dah. Tak berubah dah. Ini penjelasan Imam As-Sa'di. Dia kata padahal buah ni, buah-buahan, makanan ni antara benda yang paling cepat rosak, busuk. Hari ni kita masak, pagi ni, petang basi lah. Nah, salah kau tak panas, tak letak dalam peti, terlupa balik malam, terlupa. Itu kan ada bawa balik plastik kah? No, orang kata ustaz, bawa balik, letak siapa rumah, letak atas meja. Tengok orang rumah pun masa tu dia pun letih, dia tak tengok-tengok kita, dia tak khabar, dia letak tegak, kita pun balik tidur juga. Tengok pagi esok, sudah terlupa nak letak, rosak. Pasal apa? Sifat makanan cepat rosak. Tiba-tiba dalam kisah Uzair, hak paling cepat rosak ni tak berubah selama 100 tahun. Ini kata Imam As-Sa'di menunjukkan sebesar-besar dalil Allah boleh menjaga sesuatu sepanjang umur yang selama Allah kehendaki. Ajaib. Kita tengok penjelasan ulama ni, Masya Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beberapa lagi penjelasan dari ulama tafsir berkaitan dengan ni, tapi khulasah, saya tidak memanjangkan penjelasan, ada beberapa lagi. Dia kata wal hasil, kesimpulan daripada ini ialah kisah ini adalah mukjizat. Mukjizat. Apa sahaja yang Allah nak berlaku boleh berlaku. Hikmah dia hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tapi perkara yang paling utama dalam kejadian ini ialah kita mengembalikan keimanan kita kepada Allah, bahawa Allah berkuasa di atas segala sesuatu untuk dia menjadikan sesuai dengan kehendaknya dalam apa jua sifat dan cara yang Allah kehendaki. Sebab tu penutup ayat tu, falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Maha suci Allah yang menciptakan dan maha suci Allah yang menjaga manusia sampailah umurnya, dan maha suci Allah yang boleh sahaja menjaga manusia setelah daripada dia dihidupkan kembali kepada umur yang tidak mati-mati. Jadi lepas daripada itu keimanan kita sekarang ni, dulu kita tak ada, kemudian kita ada, kemudian kita akan mati, lepas mati kita hancur,
hancur, dihidupkan kembali. Bila dihidupkan kembali, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, Allah Ta'ala kata, sebagaimana kami cipta dia kali pertama, kami akan cipta dia buat kali yang kedua. Maknanya hidup seperti mana kita hari ni, tapi disebut pada umur yang sama. Setelah daripada tu, hiduplah dia di dalam alam akhirat dengan umur yang tidak lagi akan binasa sampai bila-bila. 100 tahun simple bagi Allah. Makanan hak rosak tu dia boleh jaga 100 tahun tak berubah. Kemudian sebagaimana yang kita bicara dalam kisah Ashabul Kahfi, hak ni Allah Ta'ala kata betul, mati betul. Cerita Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Bila bangkit, kita duk bayang lepas 300 tahun ni dah mestilah kuku panjang 300 tahun tak potong, rambut panjang 300 tahun pun tak potong. Gitukah keadaannya? Jawapannya tidak. Sebab bila orang lepas 300 tahun bangkit tu, hidup balik, dia tak mati dalam kubur dah, dia tidur. Sehingga Allah Ta'ala kata, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Kami balik-balikkan, duk tidur, kejap pusing kanan, kejap pusing kiri. Pasal apa? Allah Ta'ala nak jaga tubuh dia. Tapi bila dia bangkit daripada tidur, orang tanya dia, berapa lama mu tidur? Dia kata, aku tidur 1 hari atau 2 hari. Pasal apa? Tubuh dia tak berubah. Kalaulah dia bangkit-bangkit, kuku dia panjang, mesti dia heran. Aku dah tidur lama mana ni, kuku aku panjang ni. Tak. Kalau bangkit-bangkit rambut ni berjelok sampai ke pohon, aku tidur lama mana. Tak berlaku macam tu. Dia bangkit-bangkit macam hari yang dia tidur, padahal dia dah tidur 300 tahun. Allah nak tunjuk apa kat kita? Kekuasaannya. Kita sebagai orang beriman kepada Allah, bila kita dengar cerita ni, cerita pula bukan cerita dongeng, hikayat sang kancil dengan gobo buaya ke sang kancil dengan apalah cerita hikayat ni, bukan hikayat dongeng dah. Ni cerita yang ada dalam Quran, wahyu yang benar. Jadi benarlah kekuasaan Allah, dialah yang maha menghidupkan, dialah yang maha mematikan, dan dialah yang akan mengembalikan manusia hidup buat kali yang kedua, buat selama-lamanya. Sambungan daripada kisah tersebut, maka hari ini kisah yang tak jauh beza tentang masih lagi Allah gambarkan kekuasaan dia dalam penciptaan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Hari ini kita sambung lagi baca. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ketika mana Nabi Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Yakni Nabi Ibrahim merayu kepada Allah. Apa yang permintaan Nabi Ibrahim? Arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkanlah kepadaku, wahai Allah, bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang mati. Jadi Allah Ta'ala tanya, qala awalam tu'min, apakah kamu belum percaya kepada kekuasaanku? Lalu Nabi Ibrahim jawab, qala bala, bahkan aku percaya dan yakin, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi aku mohon yang demikian supaya tenteram hatiku yang amat ingin menyaksikannya. Baik, bila Nabi Ibrahim alaihissalam minta dengan Allah supaya Allah tunjukkan kepada dia bagaimana Allah menciptakan, okay? Soalan dia, kenapa dia minta Allah buktikan kepada dia? Apakah kerana ada syak dan ragu dalam hatinya?
Jawapannya tidak. Nabi Ibrahim dah yakin bahawa Allah akan menghidupkan. Sama sekali dia tidak ragu dan syak. Buktinya ialah Buktinya waktu ayat semalam kita baca, Allah susun ayat ni, Maha suci Allah pada penciptaan dan kata-katanya. Ayat kita baca semalam cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud. Betul tak? Apa kata Nabi Ibrahim kepada Namrud? Untuk membuktikan Allah Tuhan, Namrud bukan Tuhan. Qala alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim waktu berdebat dengan Namrud tu, dia kata, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Siapa Namrud kata, aku pun boleh. Tapi dalam ayat ni ada isyarat bahawa Nabi Ibrahim tidak ragu sedikit pun dalam soal kekuasaan Allah pada menghidupkan dan mematikan. Jadi kalau ada orang kata berdasarkan ayat ni menunjukkan Nabi Ibrahim ni dia belum lagi yakin Tuhan ni menciptakan, dan dia nak minta kekuasaan Tuhan tunjukkan kepada dia, dia tak seperti kisah Uzair yang kita baca tadi kan. Orang yang kita baca dalam ayat semalam, kalau kita perhatikan ayat, apa perkataan dia yang keluar daripada mulut dia? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana Allah Ta'ala nak hidupkan kampung yang mati ni? Nabi Ibrahim tidak sampai Nabi Ibrahim bukan mempersoalkan dah. Nabi Ibrahim ni bila Allah Ta'ala tanya, awalam tu'min, kamu belum lagi beriman ke? Dia kata, qala bala, bahkan aku dah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya hati ni lebih jadi tenteram. Maka dalam tafsir disebut, Nabi Ibrahim ni dia nak supaya keyakinan dia berpindah ataupun meningkat dari keyakinan ilmu kepada keyakinan pandangan, yang kita panggil sebagai ilmul yaqin, ainul yaqin dengan haqqul yaqin. Ingat tak? 3. Keyakinan ni pertama dengan ilmu. Dengan ilmu pengetahuan kita yakin benda ni. Kita belajar kita yakin ilmu sains ni teori dia. Yakin betul ilmu sains. Lepas tu cikgu kita pun suruh buat eksperimen. Kalau campur barang ni dengan barang ni letak meletup, kita pun buat meletup. Kita pun bertambah keyakinan. Pertama tadi ilmu yakin. Setelah kita tengok dengan mata kita, kita jadi ainul yakin. Bila realiti sampai kita ke tempat akhirat nanti, dah sampai ke tahap haqqul yakin. Jadi Nabi Ibrahim memang dah yakin dengan wahyu yang Allah bagi, tapi dia nak supaya dia meningkat kepada ainul yakin. Dia nak tengok dengan mata dia bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang dah mati. Okay? Baik. Jadi kalau Nabi Ibrahim, kita panggil hak lemah iman tu kita. Nabi Ibrahim tak lemah iman dia. Kita ni nak lemah iman. Perkara ni timbul sebab salah satu daripada ayat Quran yang Nabi Ibrahim, Allah ceritakan Nabi Ibrahim tengok bintang, dia kata inilah Tuhanku. Bila bintang tu hilang, Nabi Ibrahim kata, aku tak sukalah Tuhan yang hilang. Lepas tu bila datang pula bulan, Nabi Ibrahim kata inilah Tuhanku. Bila bulan tu hilang, Nabi Ibrahim kata, kalaulah Tuhan tak bagi petunjuk, nescaya aku termasuk dari orang-orang yang sesat. Lepas tu dia tengok pula matahari.
Dia tengok, oh inilah besar sekali, inilah Tuhan. Sampai akhirnya bila matahari pun terbenam, lalu Nabi Ibrahim kata, aku berlindung, aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan kepada Allah. Bahkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku pada Tuhan yang pencipta langit dan juga bumi. Maka waktu dialog tu, ada sebahagian orang bila baca sepintas lalu, dia anggap macam seolah-olah Nabi Ibrahim ni mencari Tuhan. Nabi Ibrahim ni termasuk daripada orang mula-mula tengok mata matahari, bintang dia Tuhan. Lepas tu tengok macam bulan dia Tuhan. Tengok macam matahari dia Tuhan. Jawapan dia, Nabi Ibrahim tak pernah menjadi seorang musyrik. Walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala sebut, walam yaku minal musyrikin. Dia tidak pernah jadi pun seorang musyrik. Tak pernah mensyirikkan Allah. Habis tu ayat dia berhujah dengan kaum dia. Dia berhujah dengan kaum dia. Ni ke Tuhan? Bulan ni Tuhan. Bintang ni Tuhan. Tengok bintang. Inilah Tuhannya. Bila-bila, macam mana hilang boleh jadi Tuhan? Bila tengok bulan, ni ke Tuhan? Dan satu lagi yang menakjubkan, ada satu kisah yang saya sebut semalam, kisah satu penemuan arkeologi yang berlaku di Iraq, City of Ur. Bila City of Ur, City of Ur ni, kota Ur yang dulunya kota Babylon. Dia adalah tempat kelahirannya Nabi Ibrahim, yang disebut, bukan kita sebut, pengkaji arkeologi yang jumpa tu orang Kristian. Dalam kitab Kristian ada cerita tentang Babylon, ada cerita tentang Nabi Ibrahim, ada cerita tentang kau-kau yang berlaku kerana Nabi Ibrahim termasuk daripada nabi-nabi mereka. Dia orang yang bagi tahu, bila jumpa berdasarkan penemuan tu, dia kata ini adalah kota kelahirannya Nabi Ibrahim, City of Ur. Yang mana dia punya tahun, bila tengok kepada penemuan karbon dan sebagainya, berapa 3,000 ataupun 4,000 tahun sebelum Masihi. Lama dah kota ni. Bila dia jumpa dalam kota tersebut, salah satu yang dia temui ialah patung-patung berhala yang banyak dalam kota tersebut. Dalam banyak-banyak patung tersebut, ada 3 berhala besar. Ada 3 berhala besar. Dan 3 berhala besar tu ada simbol masing-masing. Dan setiap satunya, satu patung pertama simbol dia bintang, patung kedua simbol dia bulan, patung ketiga simbol dia matahari. Menunjukkan orang zaman tu, Tuhan mereka paling besar ialah Tuhan bintang, Tuhan bulan, Tuhan matahari, yang diterjemahkan dalam bentuk patung berhala. Bila orang kaji ayat tu, bilik pula dengar ayat Quran cerita Nabi Ibrahim, benarlah Nabi Ibrahim dalam peristiwa tu sedang menghujah kaumnya tentang sembahan mereka terhadap berhala. Nabi Ibrahim tak pernah sedetik pun dalam hidup dia menjadi seorang musyrik yang menyembah batu. Jadi kalau ada orang kata Nabi Ibrahim ni dia nak membuktikan keimanan dia dengan minta Allah ni tunjuk bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati, jawapan dia bukan kerana ragu, tidak. Bukan kerana syak, tidak. Dia dah yakin dah dengan ilmu dia berdasarkan wahyu. Cuma dia nak tambah lagi keyakinan kepada martabat ainul yaqin. Ini penjelasannya. Baik. Lalu Allah Ta'ala pun perkenankan permohonan Nabi Ibrahim. Qala bala, Nabi Ibrahim kata, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bahkan aku nak tambah lagi, nak mententeramkan hatiku, dan nak mententeramkan hatiku dengan keimanan kepadamu.
Lalu Allah Ta'ala pun perkenankan, Allah Ta'ala kata qala fakhudh arba'atan minat tayr, maka kamu ambillah 4 ekor burung. 4 ekor burung. Disebut dalam tafsir yang lain, 4 ekor ni bukan sekadar 4 ekor sahaja, bahkan 4 ekor burung dari jenis yang berlainan. Bagi nak tahu, nak beza hak mana kan. Kalau 4 ekor burung sama, gagak-gagak belakang, nak tak power lagi. Nabi Ibrahim ni ambil 4 jenis burung yang berlainan. Jadi dia ambil 4 jenis burung yang berbaik, arba'ati anwa' minat tayr, 4 jenis burung. Setelah tu ambil 4 jenis burung, wa qad ikhtalafa al-mufassirun fi anwa' hadhihi at-tuyur wa la fa'idata min ta'yiniha. Dia kata apa? Para ulama tafsir berbeza pendapat pada burung jenis apakah dia. Cuma tidak penting bagi kita nak tahu jenis burung tu. Wala faidata fi ta'yiniha. Kalau tahu jenis burung tu pun tak ada faedah. Sebab bukan matlamat nak tahu burung tu. Lah ni kadang-kadang tengok ni orang jumpa ikan sebelah ni. Ikan apa? Ikan sebelah tu orang panggil ikan Nabi Musa. Ikan apa? Ada hak Nabi Musa berjalan tu kan, dengan dia makan. Lepas tu ikan tu lompat kan. Lepas tu lah ni ada satu ikan, isi dia sebelah je, tulang pun isi sebelah. Oh pun bisa ni lah ikan Nabi Musa gini-gini. Cerita dia bukan pada ikan tu. Nah, jadi orang ni banyak duduk panggil terkalih, fokus dia pada benda-benda yang bukan matlamat utama. Kalau kita kata betul ke ikan tu hidup lagi ke ikan tu mati ke berapa semua tu, tak, itu bukan cerita dia. Biarlah. Kalau kita kata ni memang jenis ikan yang Allah Ta'ala cipta sebelah, tak ada kaitan dengan Nabi Musa pun, tak ada masalah. Yang inti kepada cerita tu ialah perjalanan Nabi Musa, dan Allah berkuasa menunjukkan kekuasaannya dan menjadi tanda bahawa situ akan jumpa dengan seorang lelaki yang lepas daripada tu lagi hebat kekuasaan yang berlaku. Sama juga dengan burung. Orang pergi cari tongkat Nabi Musa lah, cari kayu bahtera Nabi Nuh lah, lepas tu siap jual lagi tongkat Nabi Musa gini-gini. Orang sama juga orang zaman kita pergi beli kelambu Kaabah lah. Itu bukan ceritanya kita pergi Mekah. Kita pergi Mekah ni tujuan dia untuk mengagungkan Allah. Jangan buat klik tiba-tiba buat klik kelambu Kaabah. Tak, kita buat klik tauhid kita. Setelah kita sampai ke Mekah, aku dah tengok dengan mata kepala aku, inilah bangunan yang dibina asalnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu peristiwa, di sinilah tempat turunnya wahyu, di sinilah tempat Nabi berdakwah, di sinilah pergi pula ke Madinah, tengok tempat Nabi berjihad, kita tengok keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah. Balik pula jadi orang yang lebih nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu matlamat dia ni, maklik bangga ni lah kurma hok mok pergi beli sini, hok ni lah kayu kokar hok mok beli sini, mok tawar punya tawar daripada harga 100 jadi 15 riyal. Kita maklik Mekah tu cerita bukan benda tu tak, kenangan tak ada, tapi matlamat utama ialah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana cerita talbiyah kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh cerita Allah waktu mak pergi Mekah dulu haji, talbiyah tu berasa tak ada dah lain, kita hanya bergantung kepada Allah.
Duduk di Mina walaupun susah, tapi kita duk ingat kepada Allah. Dia tak ada balik cerita Mina tak cukup air lah, kena beratur panjang, tandah panjang nak mandi. Tu cerita sampingan. Cerita nombor satu apa dia? Tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Kita masuk tu ingat kepada Allah aja. Susah taruh mana pun ingat minta dengan Allah. Waktu gantung tiba-tiba turun hujan, ya Allah syukurnya begini. Kita ingat Allah. Itu inti paling utama. Jadi sama dengan cerita-cerita dalam Quran, cerita Uzair tadi, kita pergi cari misi, manakah kampung sebenar peristiwa tersebut berlaku. Kalau ulama sebut Baitul Maqdis, okeylah. Dikatakan Baitul Maqdis, okey. Cerita burung, tanya pula, burung tu jenis apa? Burung gagot kau, burung helang kau, burung apa? Soalan dia, kalau mu tahu pun jenis burung tu apa, so what? So what? Kalau tahu jenis burung tu. Sebab itu bukan matlamat utama. Matlamat utama ialah membuktikan kekuasaan Allah menghidupkan sesuatu yang tak mati. Jadi ulama sebut ikhtilaf jenis-jenis burung ni, tak ada yang orang panggil betul-betul konkret boleh kata inilah jenis burung 4 jenis. Lah sehingga kata la faidata fi ta'yiniha. Kalau kita jumpa sekalipun tak ada faedah pada mengetahui jenisnya. Yang sebaliknya, apa yang kita nak tengok ialah kekuasaan Allah. Lalu Nabi Ibrahim pun ambil 4 ekor burung yang berlainan jenis. Fasurhunna ilai, Allah Ta'ala kata, maka potonglah dia. Burung tu melek, potong. Potong. Lepas pada tu thumma yakhlutuha ma'a ba'dihha wa yuqassimuha. Lepas tu, lepas potong, campur ni. Bahkan disebut dalam tafsir ni, annahu amida ila arba'atin minat tayr fadhabahahunna thumma qata'ahunna wa natafarishahunna wa mazzaqahunna wa khalata ba'dahunna bi ba'd. Dia sembelih, dia potong, dia cabut bulu, dia cincang dan dia campur. Ni punyalah nak tunjuk kekuasaan. Sembelih, potong, buang, cabut bulu, cincang, campur. Dahsyat. Thumma jazza'ahunna ajza'a. Kemudian bagi pula tu 4 portion. Ni waqila kemudian dia lepas apa? Ada kata 4, ada kata 7. Tak mana? Tak di puncak bukit. Hak dah hancur ni, nak suruh nampak hancur ni. Hancur, ambil tak atas puncak bukit. 4 bukit, ada kata 7 bukit. Tak atas tu turun, naik satu lagi bukit, letak pula atas tu, turun, naik pula satu bukit, letak atas tu, turun. Ada kata 4 bukit, ada kata 7 bukit dalam tafsir ni. Qala Ibn Abbas wa akhadha ru'usahunna biyadihi thumma amarahu Allah azza wa jalla an yad'uwahunna. Berkata Ibn Abbas dalam tafsir ini, tafsir Ibn Katsir, ringkasan dia campur-campur tapi dia pegang kepala 4 ekor tu. 4 tu ada dengan dia kepala. Tubuh hancur. Fada'ahunna, kemudian dia pun panggil burung. Panggil dengan siulan burung dia lah. Fada'ahunna kama amarahu Allah faja'ala yanzuru ila ar-rish yatiru ila ar-rish wad-dam ila ad-dam wal-laham ila al-laham wal-ajza' min kulli ta'irin yattasilu ba'daha ila ba'd hatta qama kullu ta'irin ala hiddati. Okay? Lalu di saat dia panggil, dia melihat
Dah dia nak ainul yaqin tadi kan. Dia nak tambah keyakinan dengan ainul yaqin. Dia melihat bulu berterbangan kepada bulu dia. Darah memercik kepada darah yang lain. Daging bercantum dengan daging yang lain. Anggota setiap burung bercantum sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, sehingga burung-burung tersebut bangun dalam sifatnya yang asal masing-masing. Kemudian tambah lagi dahsyat, thumma du'hunna ya'tinaka sa'ya. Sebagai satu lagi bukti ni, burung tu bukan burung hak mari mana lain-lain dak. Burung tu datang kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan berjalan. Thumma ya'tinaka sa'ya. Dia datang kepada kamu berjalan. Nak tunjuk ni bukan burung hak lain. Kalau burung biasa terbang kan, mungkin burung lain mari dak. Dia tengok burung tu hidup, kemudian burung tu datang kepada dia dalam keadaan berjalan. Thumma ya'tinaka sa'ya. Ni wa ja'ala kullu ta'irin yaji liyakuna ablagh fi ru'yatihi allati sa'alaha. Semua ni berlaku supaya menjadi bukti yang nyata kepada pemandangan yang dia sendiri minta dengan Allah. Dia nak tengok, dan Allah buktikan kepadanya. Kullu ta'irin yaji'u liya'khudha ra'sahu alladhi fi yadi Ibrahim alaihi salam. Ni, setiap burung datang untuk bercantum dengan kepalanya yang ada di tangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa idza qadima lahu ghaira ra'sahu ya'bahu. Disebut lagi dalam tafsir ni rujukan dia dalam tafsir Al-Qurtubi yang asal. Apabila Nabi Ibrahim letak kepala yang bukan jenis dia, contohnya kepala burung A, nak letak nak suruh pulung ni kepala burung A, tapi burung B hak mari, dia pun olah kepala burung A. Ya baru burung tersebut tak nak. Burung tersebut tak nak. Fa idza qadima ilaihi ra'sahu tarakkaba ma'ahu ma'a baqiyati jasadihi bihaulillahi wa quwwatihi. Apabila dia bagi kepala yang benar, maka tercantumlah bahagian kepala dengan bahagian tubuh burung tersebut di hadapan matanya dengan kuasa dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirnya Allah Taala kata wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di sinilah kekuasaan yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada hambanya Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai satu mukjizat ilahiyah, mukjizat ketuhanan, bagaimana Allah mampu menghidupkan sesuatu yang mati. Jadi setelah itu conclusionnya apa? Bertambahlah keyakinan kita bahawa kita ni semua akan hidup kembali setelah daripada kita mati. Itulah poin. Dan bertambah keyakinan kita bahawa hari akhirat itu pasti. Kita tak cerita burung tu hidup burung. Lepas tu burung tu gimana? Tak ada dalam cerita. Lepas tu burung tu hidup berapa lama lepas pada tu? Tak ada daripada cerita. Cerita tu berakhir di situ. Kenapa? Matlamat daripada kisah dah habis. Apa matlamatnya? Sebagai bukti bahawa kita ni kalau mati, Allah berkuasa mencipta dan menghidupkan kita kembali. Dan inilah perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, daripada awal surah Fatihah sampailah akhir Quran, cerita tentang macam mana Allah berkuasa menghidupkan
manusia setelah daripada mati. Membuatkan kita berfikir, kalaulah betul kita, keyakinan kita ni duduk mana lah ni. Kadang-kadang kita tahu masalah kita ni bukan kata ilmu yakin dengan ainul yakin. Nak yakin tu pun tak berapa-apa guna lagi. Nak ilmu yakin tu, tahu bahawa kita akan hidup kembali, tapi dalam kehidupan hari ni pun kadang-kadang kita masih lagi buat seolah-olah benda tu tak ada dalam kepala kita. Kenapa? Dia buat sesuatu seolah-olah kita ni tak dihidupkan kembali. Padahal cerita ni nak suruh kita, kalaulah orang tu betul-betul yakin hari ni dia buat apa, dia fikir, Allah, akhirat nanti macam mana. Tak. Inilah maksud daripada semua ni, itu menanam keyakinan kepada kita bahawa hari akhirat itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, hisab itu benar, titian sirat itu benar. Kerana Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, dan dia berkuasa di atas segala sesuatu pada ciptaannya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala memberikan keyakinan kepada kita, keyakinan yang membuahkan ketaatan. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaimad dunya. Dan keyakinan yang juga menjadikan kita segala musibah yang ada di dunia ni kita rasa ringan. Pasal apa? Ini bukan lagi kehidupan kita yang benar-benar yang kita nak, yang kita harap, yang kita tunggu, yang kita cita-citakan ialah kehidupan yang berpanjangan, tidak berubah sampai bila-bila, sebagaimana yang Allah Ta'ala dah buktikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang beriman, bertakwa dan yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita harapkan Allah rahmati kita apabila kita kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita akan sambung pada minggu hadapan, cerita pada habis cerita tu kita akan masuk bab infak pula, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.